Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid semua, kita berjumpa lagi di dalam mata pelajaran Pendidikan Sirah Darjah 6 yang bertajuk Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, marilah sama-sama kita membaca doa agar dipermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Nabi Nuh alaihissalam, pembina bahtera. Kita lihat nama sebenar Nabi Nuh ialah Nuh bin Lamik bin Matushalih bin Khanuh, iaitu Idris alaihissalam. Jika dilihat di sini, Khanuh itu ialah Nabi Idris alaihissalam, bermakna Nabi Idris merupakan moyang kepada Nabi Nuh. Ya. Kemudian Nabi Nuh lahir pada 126 tahun selepas kewafatan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Jadi sebenarnya zaman Nabi Nuh ni adalah pada sekitar tahun 3043 Masihi sehingga tahun 3993 Masihi. Jadi sebenarnya Nabi Nuh ni hidup selama umurnya 950 tahun. Baik, seterusnya kita lihat perihal Nabi Nuh. Yang pertama iaitu dikata Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya yang menyembah berhala, iaitu penduduk negeri Armenia. Jadi sebenarnya ada pendapat mengatakan bahawa punca kaum Nabi Nuh ni kufur daripada kisah 5 ubud. Ya, kalau kamu pernah dengar kisah 5 ubud ni, maksudnya kisah 5 ahli ibadah. Yang mana ketika selepas zaman Nabi Idris, sebenarnya selepas zaman Nabi Idris berlalu, kaum dia yang tinggal pada ketika itu, ada antaranya yang kita kata baik dan ada yang sebaliknya. Jadi antara mereka yang baik tu, maksudnya yang beriman itu 5 orang ahli ibadah, iaitu disebut 5 ubud ni. Ya. Iaitu nama mereka ialah Wad, Suwa', Jawuz, Ja'uq dan Nasr. Jadi 5 orang yang baik ni tadi telah menarik perhatian penduduk-penduduk di situ pada ketika itu, sehinggakan ramai yang sangat hormat dan rasa sayang sangat kepada mereka. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kelima-lima mereka ini telah meninggal dunia secara dalam masa yang singkat. Maksudnya boleh dikatakan mereka ni meninggal secara serentak dan juga berturut-turut dalam 1 bulan, sehingga menyebabkan penduduk-penduduk di situ rasa sangat sangat terperanjat, ya, gempar. Sebab yang meninggal itu adalah daripada golongan orang yang mereka sukai, orang yang mereka cintai dengan akhlak mereka itu. Bukannya apa, mereka cinta suka tu sebab akhlak mereka yang baik. Jadi oleh kerana mereka terlalu sayangkan 5 ubud ni tadi, yang meninggal tadi tu, ikut pendapatnya adalah salah seorang daripada mereka membuat cadangan bahawa mereka ni nak buat
patung yang menyerupai kelima-lima ubud tadi ni, sekadar untuk kenang-kenangan kononnya, ya, untuk melepaskan rindu terhadap mereka. Jadi usul ini, cadangan ini pun diterima oleh kaum dia, kaum itulah pada ketika itu. Jadi mereka pun carilah orang minta ukir patung-patung tersebut. Jadi lama kelamaan, ya, mereka ni cara menghormati patung itu telah bertukar menjadi satu perkara yang sangat terlalu dipentingkan, diagung-agungkan, sehingga menyebabkan mereka macam menyembah patung tersebut. Menyembah patung berhala sampailah kepada tahap mereka menyembah patung berhala itu yang dianggap sebagai Tuhan. Jadi sebab itulah, menurut pendapatnya, sebab itulah Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh AS kepada penduduk itu pada ketika itu. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh menjalankan usaha dakwah kepada kaumnya itu selama 950 tahun lamanya. Ya. Maknanya Nabi Nuh hidup sehingga umurnya 950 tahun. Di dalam Al-Quran ada dinyatakan, ya, dalam surah Al-Ankabut dia kata umur Nabi Nuh ni kurang daripada 50 tahun daripada 1000. Kurang 50 tahun daripada 1000. Macam tu. Jadi maknanya 950 tahun. Jadi Nabi Nuh berdakwahlah siang malam, kan, berdakwah selama beratus-ratus tahun lamanya. Kemudian hanya segelintir sahaja yang beriman kepada Nabi Nuh. Ya, hanya segelintir sahaja yang terima dakwah Nabi Nuh pada ketika itu. Iaitu sekitar berapa orang, mengikut pendapat, mengikut sejarah kata sekitar 83 orang sahaja yang menerima dakwah baginda. Jadi dalam pada baginda berdakwah itu sebenarnya anak dia sendiri, ya, anak Nabi Nuh sendiri dengan isterinya tidak berjaya diselamatkan oleh Nabi Nuh daripada kekufuran. Ya, yang mana anaknya, iaitu yang bernama Kan'an, dengan isterinya sendiri telah mati lemas bersama-sama orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur ketika Nabi Nuh mengajak mereka itu untuk naik ke atas bahtera ketika Allah Ta'ala telah menurunkan bala, iaitu banjir yang besar. Dia tolak. Isteri dan anaknya tolak. Begitu juga dengan orang-orang yang kufur. Anak dia kata dia nak pergi selamatkan diri dekat atas gunung yang tinggi tu. Dia kata kat sana air tak sampai. Ya, sedangkan dia tak tahu bahawa bala yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu banjir besar yang Allah Ta'ala turunkan itu telah menenggelamkan bukit, bukau, gunung dan ganang. Jadi matilah di dalam keadaan yang lemas, ya, bersama-sama dengan orang-orang yang kufur sebenarnya. Jadi ada pendapat mengatakan juga bahawa Nabi Nuh ini mempunyai 4 orang anak, ya. Allah Ta'ala telah mengurniakan 4 orang cahaya mata lelaki kepada Nabi Nuh. Semuanya lelaki. Iaitu yang pertama yang bernama Kan'an. Kan'an ni yang tadilah, yang kufur, ya, bersama ibunya, iaitu isteri kepada Nabi Nuh. Yang kedua anaknya bernama Sam, yang ketiga Ham, dan yang keempat Yafis. Dan menurut pendapat bahawa Sam, Ham dan Yafis ini merupakan dia tergolong dalam kalangan orang yang beriman, yang masuk dalam bahtera Nabi Nuh tadi itulah, yang selamat bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, yang terima dakwah Nabi Nuh. Sebenarnya perlu diingat bahawa Nabi Nuh ini juga digelar sebagai ulul azmi, ya. Ada 5 orang yang digelar sebagai ulul azmi, iaitu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim,
yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid ya. Tadi kita telah pun ketahui bahawa selama Nabi Nuh alaihi salam berdakwah beratus-ratus tahun lamanya, iaitu ahli sejarah mengatakan bahawa bermula pada tahun 3443 Masihi sehingga 3993 Masihi. Itu adalah zaman Nabi Nuh. Jadi selama beratus tahun baginda berdakwah itu hanya 83 orang sahaja yang terima dakwah baginda. Ya. Ini termasuklah anak dan isterinya sendiri yang tak nak terima dakwah baginda. Jadi itu menyebabkan Nabi Nuh berasa sedih dan juga berasa kesal terhadap dirinya sendiri. Kenapa selama begitu lama baginda berdakwah hanya segelintir ataupun tak ramai yang nak terima dakwah baginda. Lalu Nabi Nuh telah menggunakan salah satu senjata yang paling mustajab yang Allah Ta'ala kurniakan kepada setiap Nabi dan Rasul, iaitu doa. Jadi hal ini juga ada dinyatakan dalam surah Nuh ayat 26 yang menyatakan bahawa Nabi Nuh mendoakan agar setiap orang-orang kafir yang musyrik, yang menolak dakwah beliau agar dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendengar doa Nabi Nuh, lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh membina sebuah bahtera. Jadi firman Allah ini yang berkaitan dengan perintah Allah supaya Nabi Nuh membina sebuah bahtera ini telah dinyatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 14 hingga 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya, mereka dibinasakan oleh tufan. Dalam Al-Quran ni, dalam surah ini dinyatakan tufan. Ini yang dimaksudkan tufan di sini adalah banjir besar yang Allah Ta'ala turunkan ketika zaman Nabi Nuh. Sedang mereka berkeadaan zalim, iaitu dengan kufur derhaka. Maka dengan sebab itu, kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang turut serta dalam bahtera. Dan kami jadikan bahtera itu satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami dan memberi pengetahuan insaf kepada sekalian makhluk. Jadi sebenarnya pengajaran daripada sini bahawa hidayah itu adalah milik Allah, ya. Dan Rasul ini sebagai wasilah sahaja. Apa itu wasilah? Wasilah iaitu penyampai ataupun perantaraan apa yang patut disampaikan, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, itulah yang Rasul ini, tugas Rasul menyampaikan, ya, terpulang kepada kita. Maknanya nak terima atau tidak. Baik. Baik, menurut info ni saya ambil daripada kitab cetakan lama, ya.
Kata menurut Ibnu Abbas, bahtera Nabi Nuh alaihi salam berukuran 550 meter panjang dan 300 meter lebar. Ini kalau diukur dari segi kiraan meter. Dan di sini ada gambar replika bahtera Nabi Nuh ya yang digambarkan. Baik, bercakap tentang bahtera ini, saya nak bawa satu kisah ya yang mana diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir daripada Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Dia ada menyebutkan ya, Imam At-Tabari ni ada menyebutkan riwayatnya riwayat yang gharib. Gharib ni maksudnya apa? Gharib ni maksudnya luar biasa lah. Ya, luar biasa. Ataupun satu perkara yang pelik ataupun yang aneh. Jadi, Imam At-Tabari ni menyatakan bahawa kaum Hawariyin, ya, pada satu hari, kaum Hawariyin ni, dia bercakaplah dengan Nabi Isa alaihissalam. Siapa itu kaum Hawariyin? Ya, kaum Hawariyin ni merupakan pengikut yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam yang dinyatakan ada 12 orang. Ya, dia berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia kata apa? Wahai Nabi Isa ibnu Maryam. Dia kata, boleh tak? Dia kata, kalau kita wakilkan seorang lelaki untuk mencari kapal Nabi Nuh. Kemudian Nabi Isa ni, Nabi Isa dia terfikir sejenak. Ni kaum Nabi Isa ya. Macam mana logik ke kalau nak mencari ada lagi ke kapal bahtera Nabi Nuh tu? Maksud dia sedangkan zaman dia dengan zaman Nabi Nuh dah berapa lama dah berlalu. Jadi itu yang diminta oleh golongan Hawariyin. Jadi apa kata Nabi Isa? Dia kata, aku akan bawa kamu ke satu tempat. Dia kata, mari ikut aku. Dia kata. Jadi dalam riwayat tersebut dia tak nyatakanlah berapa lama perjalanannya ya. Untuk Nabi Isa membawa Hawariyin tadi, pengikut dia ke sana. Jadi Nabi Isa bila sampai di sebuah bukit pasir, Nabi Isa berhenti di situ. Kemudian Nabi Isa mengambil segegam pasir. Dia cakap dengan pengikut dia tadi iaitu Hawariyin. Dia tanya, apakah ini? Lepas tu Hawariyin terdiamlah. Lepas tu kata Nabi Isa, inilah dia mata kaki Ham bin Nuh alaihissalam. Mata kaki tu maksudnya apa? Buku lali. Kemudian Hawariyin tu cengang-cengang. Tu kan pasir kan? Yang Nabi Isa genggam tu pasir. Tapi dia kata itulah mata kaki Ham bin Nuh alaihissalam. Siapa dia Ham bin Nuh? Ham bin Nuh itu ialah anak kepada Nabi Nuh. Salah seorang anak dia tadi yang 3 orang tadi yang terselamat, yang ikut bahtera Nabi Nuh. Seorang je yang tak selamat tadi, dia kufur, iaitu Kanaan. Kan? Jadi mata kaki ni maksudnya buku lali. Kemudian Nabi Isa mengambil tongkat dia naik ke atas bukit pasir tu, dia pukul tongkat dia dekat bukit pasir tu. Kemudian Nabi Isa berkata, bangunlah kamu dan berdirilah kamu dengan izin Allah. Dengan takdir Allah, tiba-tiba pasir itu bergerak-gerak. Pasir tempat Nabi Nuh pukul tongkat tadi tu bergerak-gerak. Bergerak-gerak kemudian menjadi dia berbentuk seperti manusia yang berdiri. Kemudian muncullah seorang lelaki yang mana ketika dia muncul itu dia macam orang nak bersih-bersihkan rambut daripada pasir. Macam itulah dia buat. Kemudian Nabi Nuh berkata, dia cakap dengan golongan Hawariyin, inilah dia kata Ham bin Nuh
Dia kata, siapa itu Ham bin Nuh? Itulah anak kepada Nabi Nuh. Jadi anak Nabi Nuh tu muncul dalam keadaan tua, ya. Putih rambutnya dan janggutnya. Nabi Nuh bertanya, wahai Ham, dia kata, adakah engkau masa wafatnya engkau dalam keadaan tua? Tidak, kata Ham. Aku mati dalam keadaan muda. Tapi dia kata dengan sebab takutkan hari kiamat, aku ingat dia kata dia ingat dia mati tu masa tu, itu kiamat dah berlaku. Oleh kerana takut sangat dengan kiamat, dia kata takut sangat dengan berlakunya kiamat, dia kata menyebabkan dia menjadi tua sewaktu dalam pembaringan dia tu ketika selepas dia mati. Dia ingatkan dah berlaku kiamat, rupanya belum. Jadi Nabi Isa pun tanya dua soalan kepada Ham, ya. Dia pun kata apa? Ceritakanlah, dia kata, wahai Ham, ceritakanlah kepada kami tentang bahtera Nabi Nuh. Kemudian Ham pun menjawab, dia kata sesungguhnya bahtera Nabi Nuh itu panjangnya 1,200 hasta. Lebarnya pula 600 hasta. Ini ukuran dari segi hasta. Kemudian dia kata bahtera itu mempunyai 3 tingkat, 3 dek, orang panggil dek atau tingkat. Dia kata yang mana tingkat yang pertama dipenuhi dengan binatang-binatang liar. Tingkat yang kedua untuk Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Dan tingkat yang ketiga unggas-unggas dan burung-burung. Itu kata Ham. Kemudian soalan Nabi Nuh yang kedua. Dia kata soalan Nabi Nuh pula. Soalan Nabi Isa yang kedua. Dia kata, bagaimanakah dia kata Nabi Nuh boleh tahu semua daratan sudah dipenuhi air? Dia kata macam tu. Dia cakap macam tu. Kemudian kata Ham, Nabi Nuh dia kata lepaskan dia melepaskan seekor gagak daripada bahtera dia tu, kan banyak binatang. Jadi dia lepaskan seekor gagak supaya dia memerintahkan burung gagak tadi meninjau kawasan-kawasan, tengok mana yang mana kawasan-kawasan dah dipenuhi air. Kemudian dia kata Nabi Nuh, bila kamu dah tinjau maka baliklah, dia kata beritahu kepada aku. Dia cakap dengan burung gagak itu. Kemudian apa yang berlaku? Si gagak tadi bila dah lepas tak balik-balik. Sebab apa? Dia leka. Dia ternampak ada bangkai. Dan dia makan bangkai tu. Dia ternampak ada bangkai. Dia makan bangkai tersebut. Kemudian dia kata kemudian dia lupalah nak balik. Dia nak hantar berita dekat Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh tunggulah gagak ni, mana si gagak tak balik-balik. Rupanya gagak tadi tu sibuk leka makan bangkai. Jadi Nabi Nuh ni mendoakan si gagak tadi, akibatnya dia doakan Nabi Nuh tadi doakan si gagak tadi supaya sentiasa dibenci oleh orang, jadi buruan orang sebab dia tak dengar cakap Nabi Nuh. Jadi sebab itulah gagak ni satu binatang yang kita tak suka, kan, burung gagak tu. Itu kisah dia kalau ikutkan riwayat gharib tadi tu. Kemudian bila gagak dah tak balik-balik, Nabi Nuh melepaskan burung merpati, ya. Kemudian dia mintalah burung merpati tu pergi tinjau kawasan. Entah, ada pendapat kata kawasan yang dipenuhi air, ada yang kata banjir dah surut ke belum, Allahu a'lam mana satu, ya. Okey, jadi bila burung merpati tu balik, dia dah tinjau kawasan, dia pun balik. Dia bawa 2 benda. Iaitu dia bawa balik pohon zaitun dekat paruh dia. Kecil dah agaknya, ya, pohon zaitun kecil. Kemudian yang kedua pohon tin dekat kaki dia.
Jadi melalui dua pohon tersebut, tahulah Nabi Nuh bahawa daratan dah dipenuhi air. Ya. Wallahu alam sama ada dipenuhi air ataupun dah kering. Tu ada dua pendapat yang berbeza. Wallahu alam. Jadi Nabi Nuh pun oleh kerana burung merpati ini dia tak ingkar, dia tak ingkar dengan perintah Nabi Nuh, maka Nabi Nuh tadi tu kalungkanlah tali pinggang dia yang dia pakai itu kepada burung merpati. Kemudian mendoakan burung merpati agar burung merpati tergolong dalam binatang yang sentiasa diamankan, yang sentiasa disukai manusia dan dijinakkan oleh manusia. Jadi itulah yang diceritakan oleh Ham bin Nuh tadi. Setelah dia bangkit tadi tu dengan izin Allah ketika Nabi Isa memukul tongkat pada bukit pasir tadi. Kemudian bila dah tanya dua soalan begitu tadi, kaum Hawariyin tadi tu nak pula bawa Ham tu balik ke tempat dia masuk, ke perkampungan dia lah, supaya dia kata orang-orang lain boleh tanya soalan-soalan tentang zaman Nabi Nuh lah. Jadi kata Nabi Isa, tak boleh, dia kata. Tak boleh sebab alam dia dah berbeza. Dia dah tak ada, dia dah wafat. Dia dah alam lain, kita dah alam lain. Tak boleh lah. Dia kata macam tu, kan? Jadi maka dengan izin Allah juga, ya, Nabi Isa pun berkata dengan Ham bahawa kembalilah kamu ke tempat asalnya sebagaimana yang tadi sebelum ni. Maka Ham tadi kembalilah seperti sedia kala tadi, pasir tadi tu, ya. Baik, itulah kisah dia sebenarnya dalam riwayat tafsir Ibn Katsir, ya, yang merupakan riwayat gharib, ya. Baik. Baik, kesimpulan kisah Bahtera Nabi Nuh tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa orang yang beriman terselamat daripada banjir besar, ya, yang seramai 83 orang tadi tu, ikut Bahtera Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, orang yang kufur kepada Allah tenggelam, termasuklah isteri Nabi Nuh sendiri, iaitu yang bernama Walihah ataupun ada pendapat kata Wali'ah, dan anak Nabi Nuh sendiri iaitu Yam ataupun Kan'an, ya. Tapi lebih masyhur sebenarnya nama Kan'an tu. Baik. Jadi sebenarnya kita kena ingat juga bahawa janji Allah itu pasti. Setiap yang kufur akan mendapat balasan. Baik yang kufur ataupun yang beriman akan mendapat balasan. Cuma berbeza balasannya, yang beriman ni balasannya baik, ganjarannya baik. Manakala yang kufur balasannya adalah merupakan azab, ya. Baik. Sama ada janji Allah tu Allah Ta'ala akan tunaikan sama ada di dunia ataupun boleh jadi di akhirat nanti. Sama ada cepat ataupun lambat. Ataupun sama ada ketika kita muda ataupun ketika kita tua. Itu kena ingatlah, ya. Ingat lagi sekali bahawa janji Allah itu pasti. Kemudian kesimpulan yang terakhir, akhirnya Bahtera Nabi Nuh mendarat di Bukit Al-Judi. Di Bukit Judi. Kat sini ada gambar kat situ. Dikatakan bahawa itu adalah tempat Bahtera Nabi Nuh mendarat, ya, di atas Bukit Judi. Itu wallahu alam. Ya, hanya Allah yang mengetahuinya lah. Baik, sebagai pengakhirannya, kita lihat kat sini ada latihan yang saya sediakan, ada 4 soalan. Soalannya yang pertama, tuliskan nama sebenar Nabi Nuh. Ya, nama sebenar Nabi Nuh. Tadilah lengkap sampai nama moyang dia. Siapa moyang dia? Iaitu Khanuh ataupun Nabi Idris. Kemudian yang kedua, siapakah yang memerintahkan Nabi Nuh agar membuat bahtera?
Siapa yang perintahkan Nabi Nuh? Yang ketiga, siapakah nama anak dan isteri Nabi Nuh yang tenggelam bersama orang yang kufur itu? Kemudian yang keempat, di manakah tempat bahtera Nabi Nuh mendarat? Jadi ada 4 soalan di situ. Saya harap kamu dapat buat soalan ini, tulis dalam buku tulis ya, dengan lengkap dan kemas. Baik, dengan berakhirnya soalan ini tadi, maka sampai sini sahaja dahulu pertemuan kita untuk kali ini. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.